Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di FB page Nizam Malik. Selamat pagi, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Okey, dan dalam sesi live pada pagi ni saya nak buat sharing sikit dengan anda berkaitan dengan bagaimana caranya untuk mulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, so sejak kebelakangan ni saya menerima banyak mesej, komen yang tanya macam mana nak start. Ada yang tulis saya berminat nak belajar saham, apa nak kena buat, first few steps. Okey, kemudian ada juga yang kawan-kawan lama dekat tempat kerja dulu pun ada juga yang contact saya. Okey, dan kebanyakan mereka berminat nak belajar saham. Mungkin setelah melihat kami kongsikan student-student berjaya buat profit. Okey, kemudian kita ada buat sesi saham mastermind session. So ramai yang dah terbuka hati untuk mengenali lebih lanjut lagi tentang pelaburan saham. Okey, tetapi tak tahu macam mana nak bermula. Okey, dan saya ada satu cerita yang selalu saya dengar daripada mereka yang nak belajar saham ni. Okey, yang menarik. Yang sebelum saya cerita bagaimana nak mulakan langkah dalam saham, saya nak cerita dulu tentang pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita yang terlibat dalam saham, yang kononnya terlibat dalam saham tetapi mengalami kerugian. Okey, so kalau anda sedang menonton sesi live video ini, selamat pagi saya ucapkan. Okey, tak kisah siapa anda, tak kisah sama ada anda newbie, zero knowledge yang belum pernah mulakan langkah dalam saham, okey, ataupun anda dah terlibat dalam saham, anda pernah beli saham, anda pernah buat profit dalam saham, anda pernah rugi dalam saham pun tak apa. Okey, anda boleh join sesi live video pada pagi ni dan saya akan kongsikan dengan anda beberapa langkah yang perlu anda lakukan untuk terlibat dalam saham. Okey, dan pastinya ianya akan membantu anda sebab apa yang saya kongsikan dengan anda pada pagi ni adalah hasil daripada pengalaman saya sendiri, bagaimana saya memulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia ni, sehingga daripada zero knowledge, saya pun zero knowledge dulu, okey, sampai saya dapat beli saham pertama saya, dapat merasa profit dalam saham dan sehinggalah saya boleh bina pendapatan melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey, alright, so siapa yang bersama dengan saya? Kita ada Puan Fauzina Johari, kita ada Rasid Jonit. Assalamualaikum Tuan. Rasid Jonit ni dah lama saya rasa tak join saya ni. Dulu selalu nampak nama dia naik. Tapi hari ni ada juga pagi ni. Okay. Alright, top fan Muhammad Zakwan Abu Bakar. Selamat pagi Tuan Nizam. Selamat pagi. Jom kita mulakan hari kita dengan semangat dan juga senyuman. Okay, sebab hari ni hari Isnin. Okay, hari ni hari pertama pasaran saham berlangsung untuk minggu ini. Okay, jadi semoga kita doakan semoga saham-saham yang kita beli akan naik. Okay, dan insya-Allah kita boleh buat profit yang banyak dalam saham. Okay, alright. Hai Tuan Muhasha Sharif, salam Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Top fan saya. Kalau boleh saya recall balik Tuan Muhasha Sharif ni, saya ingat lagi pada bulan Mei 2019 dia datang ke program saya, belajar saham bersama dengan saya di seminar expert saham mastery. Beliau tak nak join yang newbie ni, terus nak pergi expert. Okay, alright, so sampai sekarang masih lagi follow saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Muhasha Sharif. Okay, dan walaupun progress agak perlahan bagi Tuan Muhasha Sharif, rasa macam perlahan, tetapi saya tetap support Tuan. Saya tetap nak melihat Tuan berjaya buat profit dalam saham. InsyaAllah Tuan pasti boleh capai result yang Tuan mahukan. Okay, alright. Rasid Jonit, ya betul sebab busy. Okay, alright. Fauzina Johari, good tips and sharing from Tuan Nizam. Terima kasih. Muhasha Sharif, Hotel ICT, betul, Shah Alam, ICT Shah Alam. Okay, alright. Razali bin Hamzah, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahmad Bakhtiar, Ternak Village Venture, Lee Nurhani, Wan Ahmad Fauzi. Dia punya nama tu disambung semua. Salam chef. Bukan chef. Ni bukan chef. Saya bukan chef. Saya Nizam Malik. Ni salah group ataupun salah channel ni. Okay, right. Madha Nawi, salam Tuan Nizam Malik TNM. Betul tu. So saya boleh panggil saya Nizam Malik, Nizam ataupun TNM.
Boleh. Itu nama-nama panggilan saya. Okay. Alright. Syazwan Amran is watching. Wadin Din. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. So kalau anda sedang menonton dan anda nak belajar, pagi ni saya nak sharekan dengan anda bagaimana anda boleh mulakan langkah dalam saham. Apakah step by step yang anda perlu lakukan. Dan saya sediakan video ini khas untuk anda yang nak belajar saham. Ataupun anda ada kawan-kawan yang nak belajar saham dan tertanya-tanya apa nak kena buat bila nak terlibat dalam saham ni. Okay, apa yang nak kena dilakukan supaya anda boleh ataupun kawan-kawan anda ni boleh lakukan saham ni dengan betul dan boleh menjana pendapatan melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So just nak share dengan anda, saya dalam masa seminggu 2 ni saya berjumpa secara online dengan ramai orang. Okay, daripada macam-macam background. Ada yang sedang struggle dalam hidup dia. Ada yang juga yang very successful dalam hidup dia. Yang making it. Yang ada orang kata orang senang lah dalam kehidupan dia daripada segi kewangan. Datang berjumpa dengan saya secara online dan bertanya saya tentang pelaburan saham. Okay? Dan bila kita bercakap tentang pelaburan saham, mereka akan mereka akan share pengalaman mereka terlibat dalam pelaburan saham. Dia akan cakap, oh dulu saya pun pernah juga beli saham. Saya pun dulu juga pernah melabur saham. Tapi rugilah Nizam. Tapi rugilah. Macam tu, Rasid Jonit tak ada ilmu. Saya lost dalam trade. Okay, right. So, ramai yang saya bercakap, yang saya interview. Dalam bercakap ni saya interview pengalaman mereka. Ramai yang cakap mereka mengalami kerugian dalam saham. Rugi RM10,000, rugi RM20,000, ada yang rugi sampai RM100,000, RM200,000. Ada yang saya jumpa tu, ada yang saya bercakap dengan seorang datuk. Datuk rugi sampai RM500,000 dalam saham. Okay, so itulah antara cerita-cerita menarik yang saya dengar daripada orang yang saya jumpa, yang saya tanya tentang pelaburan saham. Pelaburan saham. Tetapi bila saya tanya-tanya, oh ya ke, macam mana boleh rugi sampai banyak macam tu, sampai puluhan ribu ringgit, ratusan ribu ringgit rugi dalam saham. So bila saya tanya macam mana dia buat pelaburan saham, so kebanyakan mereka saya dapat jawapan yang konsisten. Siapa nak tahu jawapan konsisten daripada mereka tu apa? So klik like dulu dan juga klik button share. Okay, saya nak kongsikan dengan anda cerita apa yang berlaku kepada ramai orang di luar sana. Mungkin anda juga ada pengalaman tersebut, yang anda mungkin mengalami kerugian, kehilangan wang yang banyak, kononnya melalui pelaburan saham. Okay, right. So apa yang saya nak kongsikan ni sebagai panduan, sebagai pedoman kepada anda semua, kepada kita semua, supaya kita tidak lakukan kesilapan yang selalu dilakukan oleh ramai orang di luar sana bila bercakap tentang pelaburan, especially tentang pelaburan saham. Katanya pelaburan saham. Okay, alright. So bila saya bertanya soalan, ya ke macam mana buat saham sampai rugi macam tu? Macam mana boleh rugi? Saya tak boleh brain orang rugi sampai ratusan ribu ringgit dalam saham. So bila saya tanya, akhirnya saya dapat beberapa gambaran tentang apa yang berlaku yang menyebabkan orang rugi besar dalam pelaburan saham. Okay, nak tahu jawapan dia? Okay, jawapan dia adalah, bila saya tanya dia, macam mana you buat pelaburan saham? Macam mana you buka akaun CDS dengan siapa basically? So kebanyakan soalan-soalan macam tu tidak dapat dijawab dengan jelas. Tetapi jawapan yang saya dapat adalah mereka masuk melabur saham melalui orang lain. Maksudnya dia transferkan duit dia kepada orang lain dan orang lain tolong laburkan. Okay, so tolong take note this point ya. Okay, so kebanyakan yang saya interview, kebanyakan yang saya tanya ni, mereka cakap mereka bukan melabur saham tekan-tekan dekat smartphone ataupun laptop. Tidak. Mereka serahkan kepada orang yang mereka kononnya percaya. Okay, kawan mereka. Okay, mungkin adik-beradik sendiri pun ada juga. Okay, yang katanya boleh melabur, tolong laburkan. Alright, kemudian pelaburan tersebut di luar negara, di US, di Cyprus, di Australia, macam-macam lah. Yang dengar bunyi je macam gempak-gempak lah kalau tentang pelaburan ni. Okay, so investment itu, investment ni, nama pun gempak-gempak, logo pun macam gempak. Okay, so apa yang terjadi adalah
bila kawan mereka cakap boleh melabur, adik-beradik kata, mungkin abang cakap, adik cakap melabur saham, melabur ni bagus. So mereka ni percaya kepada kawan ataupun adik-beradik tu, okey, dan menyebabkan mereka ambil sejumlah wang yang banyak, okey, untuk dilaburkan dalam medium pelaburan tersebut. Dengar betul-betul cerita ni mungkin akan memberikan anda satu pukulan sekiranya anda juga terlibat benda-benda macam ni, okey. So apa yang saya gali lagi, saya tanya lagi. So mereka serahkan duit kepada orang yang mereka percaya. Kemudian selepas sekian lama duit tu lesap. Okey, dia kata company tu tutup lah. Lepas tu harga saham jatuh lah. Dan macam-macam menyebabkan mereka ni berputih mata, okey, berputih mata, berputih tulang, macam tu, okey, sampai tak adalah apa pun satu sen keuntungan melalui pelaburan yang dilakukan, okey, dan orang yang mereka minta tolong laburkan tersebut dah hilang tah ke mana. Okay, right. So itu adalah antara pengalaman-pengalaman yang saya dengar daripada mereka yang nak belajar saham bersama dengan saya. Sebelum belajar ni saya tanya-tanya dulu, okay, dan supaya saya tahu apakah pengalaman mereka. Okay. So bila saya dengar pengalaman agak konsisten daripada orang ke orang, dan yang bestnya saya dengar cerita ni daripada bukan seorang sahaja ataupun mungkin orang biasa, tapi ada yang berlevel datuk. Okey, orang yang betul-betul very successful dalam bisnes pun terjebak juga dengan perkara-perkara macam ni. Okey, alright. So itu adalah perkara yang berlaku apabila melabur saham ni ataupun melabur ni, mereka tak tahu apa pun tentang pelaburan, tetapi mereka percayakan orang dan mereka berani ambil duit simpanan untuk diserahkan kepada orang tersebut untuk tujuan pelaburan. Okay? So itu adalah perkara yang berlaku di kebanyakan ramai orang dekat luar sana. Okay? Siapa yang pernah terjebak benda-benda macam ni, cuba komen. Kita ada tengok Jailani Samsi, saya pun pernah terjebak. Ni Ahmad Eddin, kerana nak cepat kaya dan tak tanpa ilmu, tak nak fikir-fikir, tak nak pening-pening investment apa semua ni. Itulah pasalnya, okay. Alright, Saiful Nizam, melabur ikut saranan orang lain, saham ni confirm akan naik, boleh beli sekarang. Yes, betul. Top fan saya. Nur Azmin, bila Tuan Nizam Malik nak buat live chat, live pasal chart screening EMA and ETC? Oh, saya tak buat live chat screening dekat Nizam Malik page. Kalau nak belajar, anda boleh join kita punya program, okay, macam Premier Saham Mastery. Okay, kita ada apa lagi Kita ada Warren Secret Saham Mastery. Anda boleh join. Kat dalam tu kita belajar tentang charting. Okay. Alright. Murray Saiba, betul tu. Saya pun pernah terjebak bagi kat orang trade loss almost 50k. Tapi tu bukan pelaburan saham, tapi forex. Betul tu. Okay, alright. Jeno Miajim Ahmad, memang benar tu. Kita pernah lalui puluhan ribu. Saiful Nizam, pernah tuan. Nak duit beranak. Okay, alright. Nazmi Nazri, kawan saya dah terjebak bagi sejumlah wang suruh melabur. Last lebur. Betul tu. Alright. So kebanyakan, especially orang Melayu, bukan orang Melayu je, orang Cina pun ada, orang India pun ada terjebak dengan perkara-perkara macam tu. Okay. Alright. So apa yang terjadi adalah macam tu lah. Tak dapat hasil daripada pelaburan yang dilakukan dan kehilangan wang yang banyak. Okay? Dan based on pengalaman saya lah, kalau saya cerita pengalaman saya terlibat dalam pelaburan saham pada tahun 2014. Saya juga seorang newbie, zero knowledge pada waktu tersebut. Saya tak tahu apa yang betul tentang pelaburan saham dan saya sangat berhati-hati, sangat cautious. Okay? Berkaitan dengan macam mana terlibat dalam saham ni, dan menyebabkan saya tidak melabur sebelum saya faham apa yang saya laburkan. Okay? Dan saya tidak berikan duit saya kepada orang untuk labur. Saya nak buat sendiri. Saya nak pastikan saya buat sendiri. Saya tahu apa yang saya buat dan saya bertanggungjawab atas apa yang saya buat. Okay, itu saya masa saya terlibat dalam pelaburan saham. Okay, dan Alhamdulillah, okay, setakat saya terlibat dalam saham ni tidak pernahlah saya mengalami kerugian sampai puluhan ribu ringgit, ratusan ribu ringgit. Kalau buat profit puluhan ribu ringgit tu biasalah. Tapi kalau rugi sampai macam tu tidak pernah lagi sebenarnya. Sebab apa tahu? Dalam saham ni kita boleh control, kita boleh manage kita punya investment kita punya modal kita boleh kawal sendiri.
kita ada banyak flexibility. Kita boleh pilih kita nak labur banyak ke, labur sikit ke. Kita boleh set kita nak cut loss kat mana. Semuanya kita boleh lakukannya. Okay, so that's why apa yang ramai orang hadapi di luar sana adalah mereka terjebak dengan, saya boleh sebut sebagai scam pelaburan di luar sana. Maksudnya beli saham ataupun melabur melalui orang lain, melalui syarikat yang kita pun tak kenal. Okay, dan kemudian kita tak tahu apa yang berlaku basically. Okay, dan basically syarikat-syarikat pelaburan tersebut dia dia punya website pun meragukan. Tetapi apa yang berlaku sekarang yang saya tengok, ramai orang terjebak juga sebab orang-orang yang scammer ni dia sanggup bagikan IC mereka. Tapi IC tu siapa punya saya pun tak tahulah, gambar IC. Okay, saya pernah tengok ada follower saya yang WhatsApp saya tunjukkan boleh percaya tak company ni. Dia kata dia tunjuk SSM punya sijil, lepas tu dah bagi salinan IC. So takkan tak percaya lagi kan. So dia tanya saya tau. Bila saya tengok, saya cakap confirm scam. Confirm scam. So stop it tuan, jangan proceed. Saya cakap macam tu. Tetapi itulah yang menakutkan. Di luar sana ramai orang bila tak ada advice ataupun tak tahu nak bezakan pelaburan yang betul dengan pelaburan yang menipu dekat luar sana, ramai orang terjebak dan menyebabkan ramai orang bila dia tersedar dia terjebak ni, duit pun dah pergi dulu dah. Okay, duit pun dah ditransfer dan menyebabkan kerugian demi kerugian dalam pelaburan. Okay, alright, so kadang-kadang yes, ramai orang terjebak dalam pelaburan ni sebab nak cepat kaya ataupun malas nak belajar. Tetapi ada juga yang tertipu ataupun dimanipulasi dalam SMS ataupun WhatsApp. Sebab sekarang bila WhatsApp antara saya dan anda, antara anda dan mereka. Jadi sekiranya mereka tahu macam mana cara nak meyakinkan anda ataupun memanipulasi anda, menyebabkan anda boleh terjebak dan mengikut kata-kata mereka. Okay? So itu adalah perkara yang saya ingin kongsikan pada sesi live pada kali ini. Okay, panjang sikit ceritanya, tetapi this is very important untuk saya kongsikan tentang realiti yang berlaku sekarang. Especially sekarang kita berada dalam tempoh pandemik COVID-19. Kemudian kita dalam tempoh PKP, PKPB sekarang, di mana orang struggle nak cari duit, okay, dan nak make sure savings yang ada tu boleh berkembang supaya boleh ada duit yang lebih banyak. Bukan untuk bermewah-mewahan, tetapi untuk menyara kehidupan diri dan keluarga. Sebab tu ramai orang fikir investment, pelaburan adalah jalannya. Tetapi disebabkan mereka berjumpa dengan orang yang salah, okay, mereka yang orang yang menipu, dan mereka masalahnya tak tahu apa benda, menyebabkan mereka terperangkap dalam penipuan tersebut. Okay? So inilah perkara-perkara yang saya rasa saya perlu highlight. Kalau ikut pagi saya penat lah, saya nak rehat kat rumah. Tapi saya ambil inisiatif untuk bercakap secara live dan kongsikan pengalaman ni kepada anda supaya anda dapat sedikit ilmu dan anda dapat sedikit pesanan daripada saya. Okay, kepada especially anda follower saya. Dan yang penting, kalau anda rasa apa yang saya kongsikan ini penting dan sesuatu message yang bermanfaat ni, tolong klik button share video ni supaya jangan kita tengok kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kita terjebak dalam penipuan scam pelaburan di luar sana. Okey, ada ramai orang menggunakan nama pelaburan saham, pelaburan kripto, pelaburan forex dan sebagainya untuk menarik orang untuk join mereka dan ambil duit. Okey, ada juga yang kata tak payah modal apa-apa. Okey, tapi kalau ada profit kena bayar fee kepada mereka untuk dapatkan duit tersebut. Okey, so fee dia dalam RM2,000 tetapi profit dia dalam RM17,000 macam tu. Kalau nak RM17,000 transfer kat saya RM2,000. Itu adalah antara skrip-skrip yang digunakan untuk menipu orang. Okay, di mana dia tunjukkan, okay, you just register account, tak payah bayar apa-apa, tapi kalau ada untung nanti anda nak withdraw, kena bayar duit. Okay, so itu adalah cara-cara menipu yang macam-macam dekat luar sana. Okay, yang orang pun tertipu, orang pun tak sangka orang ada macam tu. Dan bila follower saya share perkara-perkara macam ni, saya straight away cakap that's all scam. Itu semua pelaburan menipu. Okay, dan
orang menipu ni ramai kat luar sana. Saya nak share dengan anda, terlalu ramai orang yang tak jujur dekat luar sana, okey, yang akan ambil kesempatan kepada atas diri kita, yang suka menipu. Ramai, terlalu ramai dekat luar sana. Dekat dalam Facebook, dekat dalam WhatsApp, dekat dalam Instagram, penipu punya ramai. Okey, jadi anda kena berhati-hati, jangan mudah percaya pada orang, okey, dan selidik dulu. Okey, dan yang paling penting, paling mudah anda berada dalam circle yang betul. Okey, sebab kalau anda duduk seorang-seorang, okey, anda tinggal seorang-seorang, itulah yang menyebabkan anda mudah cenderung terpedaya ataupun terikut kata-kata nista. Wah, bahasa puitis lah saya pagi ni. Okey, so yang menyebabkan anda tertipu, termanipulasi dan termakan pujuk rayu orang yang menipu. Okey, so ini adalah perkara-perkara yang penting untuk saya kongsikan kepada anda pagi ni. Alright, kalau anda rasa penting, kalau anda rasa anda tak nak kawan-kawan anda terjebak dalam skim-skim pelaburan yang menipu dekat luar sana, anda klik button share. Klik button share. Alright, dan pastikan anda beritahu pada kawan-kawan anda jangan terlibat dalam skim-skim pelaburan yang menipu dekat luar sana. Okey, so jelas tak? Okey, so kalau anda jelas, dan bila kita cakap tentang pelaburan yang menipu dekat luar sana, okey, daripada syarikat-syarikat yang menawarkan skim-skim pelaburan, semua tu kita kena elakkan, jangan terlibat. So apa yang betul adalah, so saya nak sharekan dengan anda bagaimana cara yang betul untuk terlibat dalam saham di Bursa Malaysia. Nombor satu adalah, first kali anda kena faham dulu tentang pelaburan. Apakah resmi pelaburan? Anda kena jelas dulu. Okay, so anda kena banyak membaca. Okay, so memang ramai orang malas membaca. Anda kena baca buku, okay? Tapi anda kena baca buku tu untuk dapatkan maklumat asas tentang apa yang betul tentang pelaburan. Okay? So, anda kena dapatkan ilmu asas, okay? Dan kemudian anda kena kenal dulu apakah hala tuju anda. Kena tahu dulu apakah hala tuju anda dalam pelaburan, pelaburan, apa-apa saja jenis pelaburan, pelaburan saham, hartanah dan sebagainya. Anda kena tahu asas dulu. Okey, dan jangan terlibat dalam apa-apa pelaburan. Tak perlu beli apa-apa saham, tak perlu bayar apa-apa sebelum anda faham apa yang anda perlu lakukan, apa yang anda nak lakukan. Okey, so Muhammad Futahi, mesti ada ilmu selok-belok dulu sebelum nak buat apa-apa tindakan. Betul tu. Mesti ada pertimbangan terlebih dahulu sebelum lakukan apa-apa sahaja keputusan. Okey, ni saya tengok Jimmy Lim ni, buy selling dah nak breakout. Ni semua adalah benda-benda yang kita tak perlu dengar. Okey, sebab kita tak tahu lagi selling tu apa. Contoh, kita tak tahu lagi, kita tak kaji lagi. Jadi kalau orang cakap buy counter ni pun, kita tak payah beli, tak payah tersibuk-sibuk nak beli. Okey, mungkin dia dah kaji, mungkin dia bagus, tak apa. Tapi yang penting untuk kita kaji terlebih dahulu. Okey, sebab siapa-siapa boleh sebut apa-apa kat luar sana. Yang kita dalam pelaburan, kita nak kena kaji terlebih dahulu dan kita kena faham apa yang kita lakukan dalam pelaburan. Okey, so this is very important. Okey, untuk anda semua yang nak selamat, yang tak nak rugi besar, yang anda nak preserve duit anda, ini adalah pesanan saya kepada anda. Terlalu ramai orang yang ambil kesempatan kepada anda di luar sana. Okey, dan anda kena lebih berhati-hati. Okey, bukan kata scam je dekat luar sana, macam-macam cara. Sampai video-video saya pun digunakan untuk tujuan menipu orang dekat luar sana. Bayangkan, saya ni dah jadi public figure, okay, dengan branding saya. So orang scammer ambil video saya yang bercakap ni, dia potong sikit sana sini, digunakan sebagai video-video yang untuk bercakap tentang pelaburan, kononnya untuk menipu orang ramai. So ini adalah benda-benda yang kita kesalkan. Tetapi apa yang saya boleh buat adalah saya beritahu apakah perkara yang betul, dan kita nak elakkan daripada ditipu ni, kita kena ada ilmu dan kita kena ada circle yang betul yang dapat kita make sure kita buat tindakan kita tu semuanya adalah tindakan yang tepat, okey, dan bukannya tindakan yang dipengaruhi oleh sesiapa. Okey, ni very important. Tapi macam ni lah, benda-benda macam ni semua orang tak suka nak dengar. Kalau kita cakap tentang perkara yang betul, nak elakkan daripada scam, semua orang malas lah nak dengar. Macam mana nak terlibat dalam saham, malas nak dengar. Benda-benda basic ni semua malas nak dengar. Okay, benda-benda motivasi ni malas nak dengar. Tapi disebabkan malas nak dengar ni lah yang menyebabkan mereka tu terjebak dalam dunia-dunia pelaburan saham ataupun pelaburan yang menipu dekat luar sana. Okay, so very important. Okay, dengarlah sedikit pesanan
dan juga sedikit orang kata pesanan khidmat masyarakat ni, okey, walaupun tak suka tetapi ni penting, okey, sebab ia melibatkan duit, melibatkan modal anda, okey, sedangkan okey, bagi saya di saham Masri, dengan modal yang kecil anda boleh gandakan menjadi besar kalau anda lakukannya dengan betul dan anda lakukan dengan cara yang betul. Okay, so kita go to the next phase bila kita dah faham tentang scam-scam pelaburan ni. So next level adalah saya nak sharekan dengan anda apakah cara untuk terlibat dalam saham. Okay, tadi saya dah cakap, yang pertama kita kena ada ilmu asas. Belajarlah untuk belajar tentang saham, tentang asas saham dulu. Kenali dulu saham tu apa, macam mana, adakah sesuai dengan anda. Itu paling penting. Okay, yang kedua adalah sekiranya anda nak terlibat dalam saham, anda kena ada akaun CDS. So akaun CDS ni adalah, nama panjang dia adalah Central Depository System Account. So akaun ini digunakan untuk kita membeli saham dan menjual saham di Bursa Malaysia. Ingat pasaran saham ni dia ada dua jenis. Okay, pasaran saham lokal, Bursa Malaysia kita, dan pasaran saham global, okay, yang di luar negara. So kalau anda follow saya hanya fokus kepada pasaran saham Bursa Malaysia sahaja. Sebab apa? Sebab Bursa Malaysia ni sah di sisi undang-undang Malaysia. Yang kedua, dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security Malaysia. Dan yang ketiga adalah dia patuh syariah. Kita tak ada risau tentang elemen patuh syariah. Okay, so bila kita melabur saham ni, sebenarnya kita membeli pemilikan perniagaan sesuatu syarikat berstatus berhad yang tersenarai di Bursa Malaysia. Okey, jadi bila kita beli saham, kita jadi pemilik saham syarikat tersebut. Ibarat kata kita nak berniaga tapi kita tak reti, maka kita beli syarikat yang menjalankan perniagaan dalam bidang-bidang tersebut. Contohnya, anda ni seorang orang biasa, tetapi anda sebenarnya ada dreams nak jadi doktor, ataupun anda ada dreams nak jadi pemilik hospital. Okay, tetapi anda orang biasa sahaja, anda tak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan tentang nak manage everything. So apa yang anda boleh buat adalah anda beli saham KPJ contohnya. Okay, KPJ hospital specialist, dan dengan harga sekarang 99 sen setengah je. Katakan anda beli, anda sebenarnya jadi pemilik saham syarikat tersebut. Kalau syarikat tersebut bagi dividen, anda akan dapat dividen. Sekiranya harga saham tersebut naik, maka anda akan dapat profit secara capital gain apabila anda jual saham tersebut. Okay, so ini adalah perkara yang boleh berlaku sekiranya anda ada akaun CDS dan anda tahu apa yang anda lakukan dalam pelaburan saham. Okay, sebab tu ilmu tu diperlukan. Okay, so akaun CDS ni, macam mana nak buka akaun CDS? Ramai kawan-kawan saya yang baru nak belajar saham. Dulu kawan kerja yang saya pernah bekerja bersama tanya saya, okay, so macam mana nak terlibat dalam saham, okay, dan macam mana nak buka akaun CDS. So nak buka akaun CDS ni very simple. Okay, sekarang boleh buka secara online menggunakan apps Bursa Anywhere. Tetapi saya prefer anda kalau nak buka akaun CDS, pergilah ke syarikat broker ataupun investment bank yang berdekatan dengan anda dan anda bukalah akaun CDS di sana di hadapan seorang dealer. Okay, dealer ni adalah orang yang akan bantu anda untuk buka akaun CDS. Okay, dan kos untuk buka akaun CDS hanyalah RM10 sahaja, dan dokumen-dokumen yang selalunya diminta adalah salinan IC, salinan bank statement, akaun savings anda dan juga mungkin slip gaji. Depends kepada dealer tersebut lah. Okay, so kemudian anda pergi, anda isi borang, anda bagi RM10 dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maka anda boleh isi dan sign. Kemudian anda serahkan kepada dealer anda. Dealer anda akan proses permohonan akaun CDS anda dan disubmit kepada Bursa Malaysia untuk approval. So approval ni ambil masa lah, dalam kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 3 bulan, bergantung kepada kepada proses approval tersebut. Okay, jadi bila akaun CDS anda dah siap, okay, nanti anda akan dapat email untuk aktifkan akaun CDS anda. Dan kalau anda tak reti apa semua, anda boleh contact dealer anda untuk bantuan. Dia akan bantu support anda macam mana nak aktifkan akaun, okay, macam mana nak buat pembelian saham pertama anda. Semua tu adalah proses yang anda boleh minta bantuan dengan dealer anda. So itulah tugas dia. Okay, right. So Alfiq Apid, broker Inter-Pacific, berapa fee ya? Saya pun tak tahu. Berapa brokerage fee? Anda kena tanya dealer lah. Tanya saya tak tahu sebab saya bukan bekerja dengan Inter-Pacific. Jadi anda kena tanya dealer Inter-Pacific. Anda nak buka akaun CDS dengan CIMB Clicks,
CIMB Clicks pula, CIMB iTrade. Anda pergilah tanya dealer CIMB. Nanti dia beritahulah brokerage fee dia berapa, apa package dia, apa dia punya kelebihan akaun CDS dia, apa kekurangan akaun CDS dia. So anda boleh tanya dekat dealer. Jangan tanya orang lain, tanyalah orang yang tepat. Tanyalah orang yang bekerja dekat syarikat tersebut. Okey, dan bila anda dah jelas, maka anda buatlah keputusan anda. Okey, so itulah caranya macam mana nak terlibat dalam saham. Okey, so klik button share. Kawan-kawan yang bertanya tentang macam mana nak terlibat dalam saham, inilah langkah yang saya berikan kepada anda. Buka akaun CDS untuk proses pembelian saham anda. Tak ada akaun CDS, tak boleh beli saham. Okey, dan ingat, bila kita cakap tentang akaun CDS, ia hanyalah untuk beli saham-saham yang ada dalam bursa Malaysia sahaja. Untuk syarikat global ataupun nak melabur saham global, kita tak boleh guna akaun CDS tersebut. Akaun CDS bursa Malaysia sahaja. So kalau orang cakap, oh dah ada akaun CDS ke tak, kita terus refer kepada bursa Malaysia sahaja. Kalau global, dia kena buka akaun saham ni dengan syarikat broker dari luar negara biasanya, macam Saxo Bank ataupun Testy Works. Okay, so itu adalah contoh-contoh untuk pasaran global. Jadi saya tidak fokus kepada pasaran global, jadi saya tak nak advise anda tentang apa yang betul, apa yang cara untuk terlibat dalam pasaran global. Anda boleh tanya orang lain lah yang terlibat dalam pasaran global. Contohnya macam Datuk Dr. Nazri Khan. Okay, dia specialize untuk pasaran global. Saya specialize untuk pasaran bursa Malaysia. Okay, alright. So that's perkara yang penting untuk anda perhatikan untuk memulakan langkah dalam saham. Dan itulah yang berlaku pada saya pada tahun 2014 bila saya terlibat dalam saham. Saya buka akaun CDS pertama saya adalah melalui Maybank Investment Bank. Okay, so saya buka masa tu dekat cawangan Johor Jaya di Johor Bahru. Okay, dan saya mula membeli saham pertama saya. So rasa excited, rasa cemas, rasa panik, rasa takut, rasa risau bila beli saham pertama, tangan berpeluh-peluh bila beli saham. Itu adalah perkara yang biasa bila kita first time beli saham. Okay, dan anda kena lalui this process dan jangan take it too stressful bila nak beli saham. Anggap dia sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan. Seronok beli saham ni sebenarnya. Rasa macam wow, kita boleh beli saham dengan semudah menekan-nekan dekat smartphone kita. Okay, saya rasa selalu macam tu. Tapi saya tak faham kenapa ada orang cakap stres melabur saham, rasa susah. Okay, mungkin dia tak dapat bimbingan yang betul ataupun dia blur-blur tentang saham ni. Sebab tu kalau boleh kita dapatkan orang yang boleh bantu kita, yang boleh tunjuk ajar kita, dan dia share pengalaman dia terlibat dalam saham. Dan kalau boleh dia dah bantu ramai orang untuk mulakan langkah dalam saham. Kalau anda jumpa orang macam tu, anda cari dia, anda bercakap dengan dia, dan anda akan belajar banyak sekiranya dia willing untuk share pengalaman dia. Okay, sebab masalah ramai orang yang terlibat dalam saham ni, kalau boleh saya share dengan anda, ramai orang yang terlibat dalam saham, yang making it, yang buat duit dalam saham, disebabkan saham ni kita tak perlukan orang lain. Kita tak perlu ada staff. Kita tidak perlu ada office. Kita tak perlu bekerja dengan orang. Jadi ramai orang yang terlibat dalam saham, yang making it, yang buat duit dalam saham, mereka ni kebanyakannya dah rasa comfortable. Mereka, aku dah boleh buat duit dalam saham RM10,000, RM20,000, so aku pergi balik tidur lah. Okay, so tak payah nak sibuk pasal orang lain. So kebanyakan orang yang dah berjaya dalam saham, mereka being selfish. Okay, mereka tidak share pengalaman mereka, menyebabkan ramai orang tak dapat manfaat daripada pengalaman mereka. So apa yang saya buat adalah, saya dah mulakan langkah dalam saham. Saya struggle di awalnya sebab saya tak tahu apa yang betul tentang saham, sehingga saya jumpa mentor saya dan saya start trade dan saya dapat result saya. Okay, dan sehinggalah saya konsisten berjaya hasilkan result, dan saya ada sistem yang boleh diduplikasi, yang kalau anda belajar anda juga boleh lakukannya. Sebab itulah saya share pengalaman saya supaya ramai orang boleh ambil benefit daripada pengalaman ini. Okay, dan boleh bantu mereka jana pendapatan. Tapi saya berharap student-student saya yang belajar saham, bila anda dah berjaya nanti, anda dah boleh buat RM10,000, RM20,000 sebulan, please come back and share your experience. Macam mana anda mulakan langkah dalam saham? Apa perasaan anda bila beli saham pertama? Apakah yang terjadi kepada anda apabila anda tengok saham jatuh? Apa yang terjadi kepada anda selepas anda secure profit anda? Apa yang anda buat dengan profit yang anda dapat? Semua ni adalah worth sharing kepada
semua orang di luar sana, bukan kita nak menunjuk. Okey, ramai orang salah faham bila kita share apa yang kita ada, apa yang kita dapat, macam mana perasaan kita. Ramai orang kata kita menunjuk. Ni bukan menunjuk. Ni adalah kita share supaya orang yang berminat, orang yang nak tahu, yang ingin dibantu dapat peluang itu. Okay, so inilah yang saya buat dalam program Saham Mastery. Kita bina team, kita buat program, kita ada Saham Mastermind Session, kita ada newbie Saham Group untuk anda yang serius berminat. Kalau anda kata anda serius berminat dan lepas tu anda kata dekat luar sana dah lah ramai scammer, lepas tu tak tahu nak pergi kat mana, at least ada brand Saham Mastery, ada seseorang nama Nizam Malik yang share pengalaman sendiri, pengalaman dia terlibat dalam saham dan tunjukkan kepada sesiapa saja yang berminat bagaimana untuk terlibat dalam saham. At least ada, jangan kata tak ada. Okay, so ramai orang kata nanti terlibat dalam scam ni sebab tak ada orang yang cerita benda yang betul tentang saham, tentang pelaburan. Ini kita cerita, kita share secara terbuka. Masalahnya, adakah anda ready untuk terima? Adakah anda ready untuk belajar? Adakah anda ready untuk explore perkara-perkara yang baru yang anda sebelum ni tak tahu? Okay, dengan sekadar menonton Facebook Live macam ni ataupun pergi ke YouTube channel Saham Mastery untuk belajar sedikit, untuk dapat pengetahuan dan berada dalam circle yang betul. Sebelum anda buat apa-apa keputusan, at least anda faham apa yang anda buat, apa risiko yang anda ambil. Semua ni adalah perkara yang kita buat dalam Saham Mastery. Kita nak bantu anda untuk capai financial freedom. Okay, kita punya vision company kita adalah untuk bantu anda untuk capai financial freedom. Okay, dan mission kita adalah untuk membantu anda untuk melakukan pelaburan saham, untuk menguasai pelaburan saham supaya dengan pendapatan melalui pelaburan saham ni anda boleh achieve financial freedom, capai matlamat kewangan anda. Dan bila kita berjaya dari segi kewangan, ingat, kita nak bantu orang lain, kita nak bantu diri kita nak bantu keluarga kita nak bantu saudara mara kita yang susah, okay, dengan mempunyai kekuatan kewangan. Okay, ingat, saya ada jumpa orang yang tak percaya kepada kekayaan, tak percaya kepada kekuatan kewangan. Ada orang yang fikir bila kita berjaya, bila kita jadi kaya raya, bila kita ada banyak duit, kita akan lupa diri. Saya sangat-sangat tak setuju dengan benda tu. Sebab yang bila orang salahkan kekayaan, bila dia lupa diri, sebenarnya dia tak faham yang kekayaan hanyalah kekayaan, yang lupa diri tu adalah dia. Dia salahkan duit, dia salahkan kekayaan. Tapi yang sepatutnya disalahkan adalah diri sendiri, bukan masalah kekayaan. Sebab ada orang boleh jadi kaya tetapi dia tak gunakan duit tu ataupun kekayaan tersebut untuk apa-apa benda yang tak baik. Tetapi dia gunakan kekayaan untuk bantu ibu bapa dia, untuk bantu keluarga dia, untuk bantu orang sekeliling dia. Okay, untuk settlekan masalah-masalah yang ada. Okay, so saya nak bantu, nak inspire ramai orang di luar sana untuk achieve financial freedom, untuk bina kekayaan, untuk bina multiple sources of income. Okay, dan gunakan kekayaan yang kita jana tersebut untuk kebaikan, untuk jalan-jalan agama juga, insya-Allah. Okay, alright, so saya rasa itu sahaja apa yang ingin saya kongsikan dalam sesi live pada pagi ni. Okay, sebentar lagi pukul 9.30 pagi saya akan ada sesi review saham bersama dengan student-student saya di Premier Saham Mastery. Hari ini kita nak tengok counter-counter saham yang bergerak naik pada hari ini, bermula hari ini. Okay, so semoga kita jumpa counter-counter yang bagus, okay, dan kita boleh buat profit dalam saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. Kepada anda yang berminat, anda boleh komen berminat kalau anda nak join circle-circle kami. Alright, dan saya seronok untuk melihat anda berjaya dalam pelaburan saham. Okay, dan insya-Allah ada banyak peluang yang kita boleh rembat pada tahun 2021. Okay, dan sepatutnya sekarang kita bersedia untuk playing a better game pada tahun 2021 dengan ilmu yang lebih baik. Okay, alright. So setakat ini sahaja. Kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, klik button share. Pasti klik button share dan klik share banyak-banyak kali ke grup-grup yang anda join. Semoga mesej yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membantu anda di luar sana. Okay, so sekian saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. Jumpa lagi dan bye-bye.